Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Fokus utama untuk edisi malam ini, pengiktirafan Sarawak sebagai sebuah wilayah akan diusulkan dalam satu mesyuarat bersama Kerajaan Persekutuan pada 19 Januari ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, langkah itu adalah untuk mendapatkan kepastian berkaitan status Sarawak. Ditanya mengenai ucapan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam Perhimpunan Agong UMNO baru-baru ini berkaitan pengiktirafan Sarawak dan Sabah sebagai sebuah wilayah, Premier Sarawak berkata ia sekadar cadangan sahaja. Itu cadangan saja, itu cadangan. Dari mula lagi memang kita sepatutnya wilayah. Tapi keadaannya sudah berubah dalam 60 tahun. Sebab itu kita memindah perlembagaan MA63. Dan ini adalah mengikut apa yang termaktub dalam perlembagaan kita yang telah mengambil kira memasuki MA63 dan IGC. Sebenarnya kita wilayah. Sebab itu jawatan Ketua Menteri ditukar kepada Premier. Kita lihatlah sekarang, kita dah mesyuarat 19 bulan dan kita minta sama ada dia pasti ke tidak. Okey. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan program Pagi Bebas Kenderaan Bandaraya Kuching di Padang Merdeka Kuching pada Ahad. Menyentuh berkenaan program Pagi Bebas Kenderaan Bandaraya Kuching, anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata ia semakin mendapat perhatian daripada warga kota. Jelasnya inisiatif hijau yang telah diperkenalkan sejak Januari 2022 itu merupakan satu langkah yang baik dalam memberi ruang interaksi sosial kepada warga kota untuk beriadah dan menjaga alam sekitar. Jadi saya telah minta tambah lagi 1 minggu, bermakna hari pertama minggu dan minggu ketiga. Dan hari ini saya nampak sambutan lebih lagi hebat. Kita tengoklah, kita melihat keadaannya. Mungkin apa yang boleh kita kenal pasti, mungkin venue dia boleh bertukar dalam Kuching tahun ni. Sama ada di sini dan mungkin kita buat lagi di sebelah Membza atau Fran. Kita ikutlah keadaan, melihat keadaan. Dalam program tersebut, beliau juga berkesempatan mengadakan lawatan berpandu ke tapak program Hari Bersama Pelanggan DBKU. Selain itu, turut diadakan sukan rakyat seperti sepak bola dan pelbagai aktiviti dalaman untuk disertai para peserta dan juga pengunjung. Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK sentiasa membantu individu autism selain menjadi tulang belakang kepada Persatuan Autism Kuching KAA. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, kesedaran terhadap autism pada semua peringkat dalam masyarakat harus dipertingkatkan seperti mana sokongan dan kepedulian terhadap golongan penghidap autism. Jadi ini untuk bagi membantu golongan individu yang menghadapi autism ini. Agensi seperti Kuching Autism Association akan melaksanakan pelbagai aktiviti pada tahun ini seperti yang diperjelaskan oleh Dr. Catherine tadi bagi meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai golongan autism. Antaranya adalah pengumpulan dana tadi dan ada pelarian fund dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak kementerian mengambil peluang ini bagi menggesa menyarankan lebih ramai penaja korporat termasuk agensi kerajaan dan individu untuk memberikan sokongan penuh kepada usaha pengumpulan dana KAA. Setiap sumbangan sangat membantu ke arah membina masa depan yang lebih baik untuk komuniti autism. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam semasa merasmikan majlis sambutan mini bazar dan hari terbuka KAA bertempat di pekarangan KAA Kuching pada Sabtu. Melalui mini bazar ini, katanya diharapkan warga Kuching dapat memahami dengan lebih baik tentang kemampuan para pelajar dan golongan dewasa autism.
Justru beliau juga berharap agar program ini dapat memacu komuniti dalam pelbagai lapisan masyarakat ke arah perkongsian yang lebih erat dengan komuniti autism sama ada secara individu atau kolektif. Kekal dengan perkembangan di Kuching di mana The Sarawak Initiative TSI telah mengadakan satu forum kepimpinan bertajuk Belia Borneo, Ejen Perubahan Malaysia Baharu yang menampilkan 4 panel terdiri daripada tokoh politik muda. Forum berkenaan dikendalikan oleh penganalisis politik Profesor Dr. James Chin daripada bidang pengajian Asia di Universiti Tasmania. Antara panel yang terlibat ialah 2 wakil gabungan Parti Sarawak GPS iaitu Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Merangkap Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dan Ketua Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak yang juga Adun Serembu Mirosimoh serta Ahli Parlimen Bandaraya Kuching Dr. Kelvin Yi mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP. Manakala seorang lagi panel ialah calon parti warisan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 bagi Parlimen Tuaran Joanna Su Henley Rampas. Menurut Fazruddin, penganjuran forum seperti ini amat baik kerana mengetengahkan beberapa ahli panel ternama daripada golongan belia. Pada hari ini kita menekankan tentang peranan remaja ataupun peranan belia dalam the reformation of the new Malaysia. Jadi ianya sangat baik sekali kerana kita ada ahli panel yang begitu ternama di golongan belia dan yang telah memberi input yang saya rasakan amat baik sekali yang boleh diguna pakai oleh remaja-remaja ataupun belia-belia di Sarawak dan Sabah. Jadi program pada hari ini amat baik sekali. Ianya merentasi parti politik, pemahaman politik dan lebih fokus kepada belia itu sendiri dan Sarawak dan wilayah Sarawak itu sendiri. Dan pada hari ini ada wakil daripada wilayah Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesainya forum tersebut pada Sabtu. Mengulas mengenai kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah pula, Fazruddin berkata beliau sangat mengalu-alukan kenyataan tersebut. Sudah tentu kita memang mengalu-alukan kenyataan tersebut sebab daripada mulanya perjuangan kita dalam menegakkan MA63 di antara lainnya adalah untuk mengiktirafkan Sarawak sebagai satu wilayah. Dan kita di DUN Sarawak telah pun mengiktirafkan diri kita sebagai satu wilayah yang lain dan sebab itulah kita telah menukar terma Ketua Menteri kepada Premier untuk membezakan kita dengan negeri-negeri di Semenanjung dan pada hari ini terbukti apa yang telah kita lakukan dengan penukaran kepada Premier yang menunjukkan kita adalah satu wilayah yang lain dan telah disebutkan, telah diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Sarawak dan Sabah sebagai satu wilayah. Jadi kita amat gembira sekali dengan kenyataan tersebut. Laporan selanjutnya, rakyat Sarawak perlu terus bersatu padu dan menyokong usaha kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk menjamin kestabilan negeri khasnya dan negara amnya. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang memberitahu sokongan padu rakyat tempatan telah menjurus kepada GPS memenangi 23 daripada 31 kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lepas sekaligus membolehkan Sarawak turut terlibat dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Menurutnya, perpaduan dan sokongan itu penting bagi Sarawak meningkatkan kedudukannya di peringkat persekutuan. We as Sarawakian must remain united. Only through unity that we are able to improve ourselves in terms of the federation, in other words, federal government. Now, our position as far as the federal government is concerned is we want a strong, stable government for the good of Malaysia as well. But we must not forget our own Sarawak. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penyerahan Projek Kecil Luar Bandar MRP N74 Pujut di Pusat Khidmat DUN Pujut Miri pada Sabtu. Sehubungan itu, Adam menzahirkan penghargaan atas sokongan dalam PRU15 lepas dan berharap ia terus bertambah supaya GPS mendapat kejayaan yang lebih pada masa akan datang.
Sementara itu, kreativiti dan inovasi sangat penting dalam semua bidang, termasuk perniagaan seiring dengan pembangunan teknologi pada masa kini. Justru Pengerusi Bisnes Event Sarawak, Datuk Seri Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg berkata, para pemain industri dalam bidang perniagaan perlu lebih kreatif dan memperbanyakkan inovasi bagi mempromosikan perniagaan mereka sekaligus membantu meningkatkan ekonomi Sarawak. So these two words is very important for development in the state as well as business. We have to be creative, number one, and number two, we need a lot of innovation because things are very dynamic, very dynamic in the sense of technology, development of the sort of thing. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian pembukaan restoran Kapitan di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Abang Abdul Karim menambah mereka juga perlu memanfaatkan pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai salah satu daripada 30 bandar di dunia yang tersenarai dalam rangkaian bandar kreatif pertubuhan, pendidikan, kebudayaan dan saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi kategori gastronomi. Menyentuh mengenai pembukaan restoran Kapitan yang mengetengahkan makanan Nyonya Sarawak pula, beliau percaya restoran berkenaan akan dapat mengukuhkan dan membawa impak positif terhadap industri makanan dan pelancongan di Sarawak. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina tidak lama lagi, Startup Sarawak dan Persatuan Perpaduan Sungai Merah tampil dengan inisiatif mengadakan Pasar Tahun Baru Cina 2023 bertempat di pintu gerbang Sibu. Ia dirasmikan oleh Kaunselor Joshua Ting Fu Ying mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap adun dudung Datuk Seri Tiong King Sing pada Jumaat. Dalam ucapannya, Joshua berkata kewujudan semula Pasar Tahun Baru Cina 2023 di Sibu bukan sahaja berjaya menarik minat ramai ahli perniagaan muda Cina, malah peniaga dari kumpulan etnik lain turut mengambil bahagian membuka gerai-gerai menjual barangan mereka. Katanya ia menyerlahkan semangat perpaduan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dan menjadi model kerjasama rentas budaya dan kaum terutamanya pada sambutan Tahun Baru Cina. Selain itu, katanya, para peniaga juga boleh menggunakan platform ini dengan baik untuk mencari rakan kongsi serta mengembangkan dan menggalakkan perniagaan di laman sosial. Pasar Tahun Baru Cina 2023 ini berlangsung selama 11 hari bermula 12 hingga 20 Januari dari jam 5 petang hingga 10 malam. Lebih 60 gerai disediakan untuk para usahawan pelbagai bidang mempromosikan pelbagai produk dan barangan tahun baru mereka. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.